Ini satu ayat yang baik, iaitu ada kata kunci seru. Ini pula berapa komen di Facebook saya. Dan yang paling bawah tu soalan yang menarik lah. Ini untuk mendalami lagi apa tu asma Allah, sifat-sifat Allah, ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang sebut begitulah. Serulah nama Tuhanmu dengan nama-nama, semua nama Allah, Asma'ul Husna yang terbaik, ya. Ada satu hadis di mana seorang itu mengerang kesakitan. Hadis tersebut dia tengah sakit, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu sahabat-sahabat, jangan ganggu dia, jangan panggil dia diam. Dia tengah menyeru, memanggil nama Allah, ya. Menurut ahli sufi, ulama sufi, ada 1000 nama Allah, 1001 nama Allah. Dan yang 99 itu sifat. Disamakan nama dengan sifat dalam yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi ia tidak disebut sebagai sifat. Dia sebut sebagai Asmaul Husna. Apakah sama? Dan perkataan sifat ini hanya mula digunakan lebih 170 tahun kemudian, apabila umat tengah berdebat pasal apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim, itu dicipta atau dia sedia kala, kalamullah fil mahfuz. Baik. Menurut ulama sufi juga, antara semua nama Allah ada satu yang diberikan nama Ismul Azim, nama paling besar, ya. Dan ada yang katakan tak tahu mana satu nama paling besar ni. Adapun dalam tarikat saya, kita anggap Allah lah yang paling besar. Kita panggil Ismul Azim. Bila zikir Ismul Azim, dia begini, Allah. Dan kita bayangkan kalimah alif, lam, lam, ha. Tapi tak apa. Saya nak ketipikan retorik, perkataan, dan kita kata apa ni, banyak ayat lah. Kita pergi pada apa yang jadi tujuan belakang semua ini, ya. Kita tengok contohnya kepada ayat Kursi, ya. Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Okey. Allah, dia maha hidup, maha berdiri. Jadi macam mana nak bayang ni? Kerana yang penting ialah kita nak mendekati Allah. Kita nak mengenal Allah. Kita boleh guna analogi mengenai manusia. Bila kita cinta seseorang, ibu kepada anak, anak kepada ayah, suami kepada isteri lah, kekasih, contoh. Dia ada masuk bab sifat mengenal. Tetapi dia juga ada sifat asyik. Dalam ini kita panggil seru lah. Seru. Jadi kita seru apa? Saya dah bincangkan bahawa sifat-sifat Allah ni tidak boleh dikaitkan dengan benda khayalan, bisikan syaitan. Dan tidak boleh dikaitkan dengan benda khurafat. Itu contohlah, saya bagi kasar teruslah. Kita rasa kita boleh gerakkan benda. Tak boleh. Hanya Allah boleh gerakkan. Dan Allah gerakkan benda menurut hukum sunnah dia. Sunnah alam. Contoh, dia turunkan hujan. Tiba-tiba hujan tu naik balik, tak boleh. Orang kita kata, Allah berkuasa. Tak boleh. Orang tengah menyerang, tembak kita. Tiba-tiba kita ni tak kalah kerana mereka terlalu besar lah, tentera lah, ya. Macam yang Israel dan Gaza ni, mereka serang, mesti ramai daripada kita matilah. Contohnya, tak boleh tiba-tiba dia tembak semua kita kebal. Tak boleh. Macam mana yang perang Badar 313 lawan 1000, kita bincang lain hari. Kita
Tengok ayat kata hujan turun itu Allah dah sebut af'al dia, itu muktamad, itu af'al dia, itu cara dia turunkan air, cara bagi kita hidup. Dan kita kena ikut, turut belajar tentang sains itu. Ya. Tiba-tiba hujan boleh naik itu, puting beliung, angin. Tak nampak, tapi kita tahu dia ada jisim. Ya. Udara sejuk dan udara panas. Jadi ini kita bincang lain kali. Kita pergi pada Asmaul Husna. Sekali lagi, semua ini bila kata Tuhan ke Allah ke, itu semua main istilah. Tujuan dia jangan lupa. Syekh Sufi saya kata, when you know Allah, you will fall in love with Allah. Apabila kamu kenal Allah, kamu akan jatuh cinta dengan Allah. Syekh Sufi saya orang putih, bukan orang Melayu. Tapi sama dengan tak kenal, maka tak cinta. Amat tepat. Ya? Jadi Allah ni, panjang nak cerita ni. Sekarang kita nak sampai hakikat siapa Allah. Ada satu ayat lagi. Tidak ada 3 melainkan dia ke-4. Sehingga tidak ada 6 melainkan dia ke-7. Ini ayat Quran. Ia cuba didik kita yang dalam ruang masa dan ruang tempat. Dengan sesuatu yang di luar ruang masa dan tempat. Padahal yaumil kiamah sendiri pun, penghisapan kita pun satu hari bagi seluruh manusia. Saat itu bagi seluruh zaman. Tidak ada akhir zaman, tidak ada awal. Jadi macam mana ni? Jadi saya tahu ramai orang pergi cuba ambil benda yang luar sunnatullah ni. Ini kata kunci ni. Kita akan bincang lain. Saya katalah mereka kata ni adalah kebalan. Nabi tak buat kebal. Ini kisah makilau lah, orang terbang lah. Jadi ini sensitif. Imam Ghazali tak terbang. Imam Syafi'i tak terbang. Ada orang buat cerita Ibn Arabi tak terbang, Ibn Rushd tak terbang, Ibn Sina tak terbang, Rasulullah SAW tak terbang. Dia dibawa itu Isra' Mi'raj, kita bincang lain. Dalam perang ke apa, kita tak nampak sahabat terbang sini sana macam film China, Hong Kong, Kung Fu. Tapi ini khayalan orang kita yang kita perlu, saya cuba biiznillah, cuba pindahkan, cuba sucikan balik tauhid Allah itu. Jadi untuk menjawab seru ni, jadi bila kita sebut Tuhanku, dulu saya Kristian kan, my God. Jadi bila dalam dia satu keadaan dalam hati, jangan dikaitkan selain. Kita boleh serulah kekasih. Kadang-kadang kita rasa kasih kepada satu orang, satu tempat. Jadi hati kita tu kita transcend, kita naik dari segi bukan fizikal lah, maknanya kita keluar daripada keadaan tu. Saya tak tengok bangsa, saya tak tengok tempat Palestin, saya tengok pada af'al Allah di belakangnya. Macam air hujan turun tadi kan, siapa yang kita tu yang hadir di sini, kita sedar. Padahal tak boleh kaitkan. Itu sebab lam yalid lam yulad, saya sebut sebagai tidak dicipta dan tidak menciptakan. Mengejut kan? Nanti kita bincang tu bab Aristotle, final course yang Ibn Rushd ambil, dan bukan Mu'tazilah, orang salah faham. Dia kerana ini sejajar dengan juga Ibn Arabi menyatakan kalau nak sebut la ilaha illallah itu sudah syirik. Faham tak? Dia pergi pada istilah lebih tinggi. Ya. Jadi sekarang orang peranglah sifat Allah, tak boleh sebut Allah saja, ada ayat Allah. Kalau boleh begitu, apa? Sebut Allah. Kerana yang penting dia batin kita ni, kehadiran kita ni. Walaupun kita diam, dan kepada saya antara zikir paling power, dia tafakur diam. Sedar tentang ayat-ayat tadi pun dah zikir kepada saya. Ya? Tak guna kita sebut-sebut tapi kita tak hadir dalam kelas. Ya? Itu bukan zikir. Jadi dia satu penghadiran hati, satu tumpuan. Jadi semua asma-asma ini membantu anda mengenal Allah. Time dah habis, jadi kita akan sambung cerita ini. Semoga diberikan sedikit apa yang saya cuba sentuh di sini. Banyak isu kena pisah antara adat selama ini. Cara kita khurafatkan Allah. Macam Tok Pekong saya selalu kata. Assalamualaikum.